Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua yang menonton live kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Semoga sihat-sihatlah semua hendaknya dan dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, baiklah, pagi ini anda bersama dengan saya Nurul Huda binti Ghazali dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu selaku moderator sesi wacana advokasi gender di bawah domain kepimpinan, di bawah domain kesaksamaan dan kepimpinan Kendiri yang bertajuk diskriminasi wanita dan pekerjaan. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkanlah penceramah kita pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Noraida binti Endut, pensyarah Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita, Universiti Sains Malaysia. Noraida Endut ialah profesor dan mantan pengarah Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita, Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan salah seorang daripada tim pengasas penubuhan Kanita sebagai sebuah pusat penyelidikan di USM pada 2001. Noraida Endut banyak terlibat sebagai perunding, ketua penyelidik dan ahli dalam projek penyelidikan dan kumpulan advokasi gender di peringkat antarabangsa dan tempatan. Baiklah, saya kongsi sedikit berkenaan dengan pencapaian akademik beliau. Bachelor of Laws, University of Sheffield, Master of Law, University of London, and PhD, University of London, School of Oriental and African Studies. Okay. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum Huda, terima kasih atas pengenalan tersebut. Saya mula ya. Ya. Boleh silakan. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Huda dan juga terima kasih saya ingin ucapkan kepada Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu terutamanya kerana sudi menjemput saya. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam majlis ilmu online pada hari ini. So ini adalah satu sumbangan yang penting saya rasa di pihak Pejabat Pembangunan Wanita, dan saya percaya program advokasi gender atau wacana advokasi gender ini berlangsung di seluruh negara kan ya, di setiap negeri. Saya dapat sebab di Pulau Pinang pun sedang berlangsung, baru saja selesai satu program dan Pusat Penyelidikan saya Kanita yang juga mengendalikan program ini bersama-sama dengan PPW di negeri Pulau Pinang. Dan saya juga rasa berbangga kerana pada hari ini saya dapat juga menyumbang kepada negeri kelahiran arwah bapa saya, Terengganu. Tengok nama tu mungkin dah tahu kan. So dalam memberi sedikit perkongsian lah pada hari ini ya. So saya sudah lama lah tidak pulang ke Terengganu, tapi sentiasa di hati lah. Walaupun saya berasal dari Pahang, ibu dan bapa saya bermasratin di Pahang selama beberapa lama lah, dan tapi asalnya bapa saya tu asalnya dari apa yang kita nak bincangkan hari ni, saya ada masa dalam satu jam tak silap saya Puan Huda, dan saya harap juga kalau ada masa kita boleh juga membuat sedikit perbincangan dengan soalan-soalan yang boleh diberikan kepada saya. Saya akan share skrin saya tu sudah share kan skrin. So tajuk kita untuk wacana advokasi gender kita pada hari ini adalah yang diberikan kepada saya oleh PW Terengganu ialah
diskriminasi wanita dan pekerjaan, tapi saya ubah sedikit supaya kita melihat konsep yang lebih menyeluruh. Diskriminasi gender dalam pekerjaan, ya, kita lihat dan fokusnya tentulah kepada konteks wanita, ya. So kalau kita lihat apa yang kita ingin bincangkan pada hari ini, yang saya cuba bawa puan-puan dan tuan-tuan untuk bincang pada hari ini ialah memahami sedikit secara ringkas saja untuk kita lihat kembali apa dia konsep gender tu dan apa konsep kesaksamaan, kerana domain ini ada domain untuk wacana ini juga adalah domain kesaksamaan. Jadi saya nak kaitkan juga dengan isu kesaksamaan dan kesaksamaan gender kerana juga kesaksamaan gender dan diskriminasi itu adalah dua konsep yang amat berkait di antara satu sama lainnya. So kemudian kita akan membincangkan sedikit juga ataupun secara ringkas maksud ataupun konsep diskriminasi, terutamanya diskriminasi terhadap wanita atau diskriminasi gender, dan kita kontekstualiskan dia kepada isu kesaksamaan gender. Dan seterusnya kita akan meneliti isu wanita dalam pekerjaan, sebab ini adalah the core ataupun teras kepada perbincangan kita pada hari ini, untuk melihat pengalaman-pengalaman, statistik-statistik tentang wanita dan pekerjaan, dan untuk membuat sedikit kesimpulan mengapa kita katakan ada diskriminasi atau tidak ada diskriminasi, atau ada kesaksamaan gender atau tidak ada kesaksamaan gender dalam konteks wanita dan pekerjaan di Malaysia, ya. Yang pertama kita sebutkan tadi, apakah kesaksamaan gender, apa yang dimaksudkan. Saya cuba ringkaskan dan kita pun tak banyak masa. So kita lihat kalau kita lihat, ya, sebagai satu ilustrasi, apabila seseorang bayi lahir, ya, kita sebenarnya bila kita seorang bayi lahir, yang kita lihat adalah seorang manusia kecil yang comel, ya, dan yang membezakan antara mereka, antara bayi yang kita panggil bayi perempuan atau bayi lelaki, ialah dia punya alat kelamin. Itu saja yang ketara, ya. Yang ketara bila seseorang bayi lahir, yang membezakan. Bila kita nak tahu dia lelaki atau perempuan, kita lihat alat kelamin. Dari segi fiziologi yang lain, seorang bayi itu sama saja, ya, dari fiziologi yang lain. Dia punya sama maksudnya secara umum lah, tapi tentulah berbeza, ya. Maksudnya berbeza dari segi rupa, dari segi saiz badan, berbeza dari berat badan, berbeza daripada bentuk-bentuk badan, ada bahagian-bahagian badan tertentu. Itu memang berbeza, tapi secara umumnya kita lihat bahawa kita boleh identifikasikan apabila seorang bayi lahir, kita boleh identifikasi itu adalah bayi. Tapi selain daripada itu, kita tak ada karakteristik yang, bukan tak ada karakteristik, maksudnya kita tak boleh membezakan kecuali kalau kita lihat alat kelamin, ya, kepada bayi tersebut. Tetapi apa yang berlaku ialah identiti gender ataupun satu pembinaan identiti yang telah dibuat kepada bayi ialah apabila ibu bapa contohnya ataupun ahli keluarga memberi pakaian, contohnya, ya, memberi pakaian kepada bayi tersebut. So memberi pakaian, dan contohnya beri pakaian pink kepada bayi perempuan dan beri pakaian biru kepada bayi lelaki, ya. So kita menanda, masyarakat menanda seseorang, menanda identiti gender, identiti gender seseorang bayi bila lahir dengan salah satu ialah pakaian. Kemudian contohnya memberikan nama, ya, tapi walaupun nama pun kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan. Kadang-kadang ada nama yang kita biasa boleh gunakan untuk kedua-dua jantina yang dalam masyarakat lah, ikut masyarakat tertentu, ya. Sebab tu saya letak situ baby Iman, baby Alex. Kita tak tahu baby Iman ni lelaki ke perempuan, kita tak tahu baby Alex ni lelaki ke perempuan, kecuali kita lihat alat kelamin dia, ya.
Dan bayi itu sendiri tak tahu, ya, bayi itu sendiri dia tak tahu apa signifikan alat kelamin yang dia ada. Satu, bayi itu sendiri mungkin dia tak nampak pun alat kelamin dia mungkin tak boleh, masa dia lahir tu dia tak nampak pun alat kelamin dia. Um, so kalau seorang bayi tu bila kita pakaikan baju pink, lepas tu kita pakaikan seluar warna biru, kita tak tahu dia lelaki ke atau perempuan, walaupun warna itu telah warna itulah yang tu. Tapi dan pada masa yang sama ada soalan tu, does it matter, ya? Adakah apa yang mengapa penting ataupun pentingkah kita melihat seseorang, kita memberi label tertentu, ya? Dan saya ingin melihat sedikit dari segi konsep, ya, perbezaan. Apa yang kita lihat dalam bila kita melihat dari segi seseorang baru lahir dan bagaimana masyarakat menentukan identitinya ialah kita boleh bezakan perkara yang kita kata jantina yang kita bandingkan dengan apa yang kita kata gender. Gender ni sebenarnya tidak perkataan yang tidak familiar dalam bahasa kita, ya, tapi kita telah adopt dia, perkataan ini telah adopt untuk menerangkan konsep ini, sebab mungkin kita sebenarnya tidak begitu sedar tentang adanya konsep ni ataupun adanya pengalaman yang menyebabkan perlu ada konsep seperti ini, ya. So jantina ni atau seks dalam bahasa Inggeris merujuk kepada sifat-sifat biologi, ya. Sifat-sifat biologi, bila lahir ada alat kelamin yang kita identifikasikan sebagai lelaki atau ada alat kelamin yang kita identifikasikan sebagai perempuan. So bila seseorang itu menjadi dewasa, ya, fisiologi dia akan berubah, dia lagi lebih ketara. So wanita akan ada fisiologi tertentu, lelaki akan ada fisiologi tertentu, dan contohnya wanita akan ada buah dada dalam bentuk tertentu, lelaki dalam bentuk tertentu. Lelaki boleh ada misai dan ada janggut dan sebagainya, walaupun wanita juga boleh ada misai dan janggut, tapi dia punya pada kebiasaannya dia punya perbezaan itu lelaki lebih banyak dan sebagainya. Kemudian dan wanita boleh mengandung, ya, tetapi lelaki tak boleh mengandung, cuma lelaki boleh menyebabkan mengandung lah. So gender pula ialah konstruksi sosial, apa yang kita panggil sebagai konstruksi sosial ataupun pembinaan makna oleh masyarakat, ya. So ahli masyarakat yang menentukan, ya, ahli masyarakat yang menentukan biasanya, ya, melalui norma dan budaya bahawa apabila seseorang itu mempunyai alat kelamin ataupun fisiologi wanita, dia mesti berkelakuan seperti ini, ya, dan sebaliknya, ya. So contohnya, dan saya nak tekankan juga, jantina itu dari segi fisiologi dan biologinya biasanya tidak boleh berubah, ya. Bila dilahirkan wanita, dilahirkan lelaki, sukar berubah atau tak boleh berubah atau sukarlah berubah. Ada juga dari segi saintifiknya adalah yang boleh membuat pembedahan dan sebagainya, ya. Tapi dalam konstruksi sosial ni selalunya dia berubah, ya. Contohnya dalam masa kita di zaman nenek saya tak boleh pergi sekolah, anak perempuan tak boleh pergi sekolah. Bila zaman ibu saya dah berubah sikit, boleh pergi sekolah tapi tak bolehlah belajar tinggi sangat, tak ada peluang sangat untuk belajar tinggi. Tapi di zaman saya dan di zaman saudari dan saudara sekalian mungkin juga telah berubah. Dan perubahan ini biasanya, ya, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, dipengaruhi oleh perubahan masa, dipengaruhi juga oleh konteks sosio-politik, ya, bagaimana governance sesebuah masyarakat, sesebuah negara dibuat itu boleh memberikan perubahan, ya, kepada konteks gender itu, ya. Perubahan-perubahan ini ataupun apa yang saya maksudkan dengan pengaruh-pengaruh, ya, masyarakat terhadap makna gender itu adalah apa yang kita panggil sosialisasi gender, dan ini semua ada implikasi kepada konteks pekerjaan, ya.
Bila kita besarkan anak-anak kita dengan menyatakan ataupun dengan memastikan hanya permainan atau mainan tertentu yang diberikan kepada anak lelaki dan anak perempuan, so kita juga dengan secara tidak langsung telah memastikan ada perkara tertentu yang boleh dilakukan oleh anak perempuan dan ada perkara tertentu yang boleh dilakukan oleh anak lelaki, dan ini memberi implikasi kepada peluang apabila mereka besar. Bila masyarakat melihat bahawa peluang tertentu hanya boleh diberikan kepada orang lelaki atau peluang dan tidak boleh diberikan kepada wanita kerana norma yang telah kita telah kita bina dalam masyarakat tentang lelaki dan perempuan. Biasanya ada perbezaan juga dari segi sosialisasi gender tentang ruang dan masa yang diperuntukkan. Ruang dan masa ni dalam bahasa Inggeris physical space and time untuk aktiviti tertentu. So kita lihat contohnya masa kita kecil atau masa ibu bapa kita, masa ibu kita kecil atau nenek kita kecil. Mungkin mereka tidak dibenarkan terlalu berada di public space di ruang awam tak sesuai wanita duduk bersama-sama dalam kepemimpinan, duduk ramai-ramai bermesyuarat macam tu, mungkin lebih sesuai duduk di rumah. Dan perkara ini sudah berbeza lah, sekarang ni dia sudah berbeza ruang dan ruang peluang masa wanita lebih perlu banyak menghabiskan masa di rumah, perlu memikirkan lebih tentang masa yang perlu diperuntukkan kepada keluarga berbanding masa yang diperuntukkan untuk perkara-perkara lainnya. Cara kita sosialisasi kanak-kanak untuk berkelakuan kita kata lelaki mesti asertif, mesti tak boleh menangis, yang perempuan mesti lebih berlemah lembut. Kita yang sosialisasikan ahli-ahli dalam keluarga kita jadi. Dan juga cara kita sosialisasikan anak-anak dalam cara berkomunikasi, mengekspresi emosi dan untuk didengari, juga memberi implikasi kepada peluang, kepada akses wanita dan lelaki dalam pekerjaan di kemudian hari. Sebab kita kata budaya kerja juga banyak mengambil daripada sosialisasi gender ini. Maksudnya dalam budaya kerja pun ada bentuk-bentuk karakter pemimpin tempat kerja yang kita kata mesti yang baik, yang biasanya kita asosiasikan dengan lelaki. Maksudnya ketegasan. Kita biasa kata ketegasan tu adalah satu nilai positif dan biasanya ada pada lelaki. Emosi tu kita kata satu nilai yang tidak begitu baik dan biasa ada pada perempuan. Padahal kedua-dua itu boleh ada di kedua-dua lelaki dan perempuan, dan kedua-dua itu boleh jadi sama ada positif atau negatif. Contohnya kalau emosi, mengekspresi emosi itu boleh jadi sesuatu positif kerana ia membentuk tempat kerja tempat kerja yang lebih bebas mengetahui tentang perasaan pekerja. Kalau seseorang ketua itu dia emotif, dia boleh mengekspresi emosi dia, mungkin lebih produktif, lebih mudah mengendalikan kerja. Ataupun sebab emosi berkaitan dengan perasaan empati kepada pekerja, mengambil kira keadaan pekerja dan sebagainya. So itu adalah satu nilai yang positif dalam pekerjaan, dan tapi biasanya diletakkan label negatif dan diletakkan sebagai satu benda yang lebih kepada wanita, yang satu benda yang dimiliki lebih pada wanita. Okey, kita lihat pula apa maksud kesaksamaan. Okey, perkataan kesaksamaan itu saja secara umumnya bermaksud apabila dua atau lebih benda yang berada dalam keadaan atau kenampakan visible, yang seem to be pada nilai yang sama.
tak semestinya rupa saja mesti sama, tapi nilai yang kita berikan kepadanya sama, ya. So maksudnya kalau dalam konteks gender walaupun rupa berbeza, tapi kesaksamaan itu dicapai apabila nilai yang kita berikan kepada perempuan dan lelaki adalah sama, ya. Layanan yang sama dan tanpa diskriminasi. So ini maksudnya kesaksamaan juga adalah sebahagian daripada definisi diskriminasi, ya. So diskriminasi ialah keadaan di mana tidak ada layanan yang sama, ya, atau yang sama, ya. Keadaan yang sama dari sudut status, hak dan peluang. Okay, so hasil dan hasil lah sepatutnya, dan hasil yang sama, ya. Secara lebih menyeluruh, kesaksamaan merujuk kepada standard atau piawaian yang kita gunakan untuk melayan individu atau untuk to treat, ya, ataupun melayan seorang individu atau kumpulan secara adil dan tanpa diskriminasi, tidak kira bangsa, gender, keupayaan, agama atau kepercayaan, umur dan sebagainya, ya. Ada macam-macam lagi macam-macam lagi konteks yang kita perlu ada kesaksamaan, ya. Itu maksud kesaksamaan dari segi umum, ya. Kesaksamaan gender pula, ya, apa dia kesaksamaan gender? So kita merujuk kepada beberapa sekurang yang di sini saya bagi dua lah daripada definisi yang diambil di peringkat perbincangan atau wacana antarabangsa. UN Women, ya, agensi yang bertanggungjawab tentang pembangunan wanita di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mendefinisikan kesaksamaan gender sebagai kesaksamaan hak. So sini saya translate lah, ya, dari English. Kesaksamaan hak, tanggungjawab dan peluang, ya. Hak, tanggungjawab dan peluang antara wanita dan lelaki dan kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki. So kesaksamaan gender ini mesti dicapai bukan bila seseorang telah dewasa, tetapi juga mesti dilihat sejak dari kanak-kanak lagi, ya. So kesaksamaan gender juga ialah isu hak asasi manusia, human rights issue, dan merupakan prasyarat kepada dan indikator atau petunjuk kepada pembangunan lestari berpusatkan manusia atau pembangunan mampan. Saya sebenarnya lebih suka gunakan perkataan pembangunan mampan untuk sustainable development, tetapi kebanyakan saya rasa kebanyakan literature di Malaysia ni menggunakan pembangunan lestari, ya. Untuk supaya kita boleh mencapai pembangunan lestari berpusatkan manusia, people-centered sustainable development, ya. Penting, ya, kesaksamaan gender penting dalam sustainable development atau pembangunan mampan. Dan agensi UN juga, agensi PBB juga, Education Scientific and Cultural Organisation, UNESDOC, menyatakan bahawa kita tidak boleh mempunyai tanggapan bahawa untuk mencapai kesaksamaan gender, wanita dan lelaki harus menjadi sama, ya. Dalam keadaan tertentu betul kita perlukan apa yang kita panggil kesamaan, tapi kesamaan itu ada dalam konteks akses, dalam konteks peluang dan dalam konteks hasil, ya. Tetapi yang penting dalam isu kesaksamaan gender ialah apa yang mereka perolehi dari segi tanggungjawab dan peluang tidak boleh bergantung kepada sama ada mereka dilahirkan lelaki atau perempuan. Kerana apabila kita membezakan hal ini, kita biasanya ya, mengikut sejarah, kita biasanya menidakkan peluang atau tanggungjawab kepada wanita lebih dan kita biasanya memberikan tanggungjawab atau peluang itu kepada lelaki, ya. Itu dari segi sejarah di seluruh dunia lah. Bila kita tidak secara sedar, ya, mengusahakan kesaksamaan gender, kita akan membuat perbezaan ini dan biasanya wanita lah yang akan menjadi ataupun mendapat ataupun menanggung satu keadaan yang tidak saksama, ya. So ataupun yang kita panggil diskriminasi. So diskriminasi selalu timbul apabila kita menjadikan gender ataupun menjadikan
seseorang itu dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan sebagai asas kepada membuat keputusan tentang hak dan peluang dia. Ya. So, maka secara rumusannya kesetaraan gender ialah satu matlamat yang boleh dan patut kita capai dengan menghapuskan diskriminasi gender dan memperkasakan wanita dan gadis atau kanak-kanak perempuan. Ya. Okay, so satu ilustrasi lagi saya nak kupas lagi apa yang kita perkataan tentang kesaksamaan gender. Ya. So kalau lihat di sini ada 4 kuadran tersebut. Maksud ketidaksaksamaan, ya, maksud ketidaksaksamaan ialah apabila tidak ada akses dan tidak ada akses dan peluang yang sama. Ya. Maksudnya akses dan peluang itu tidak sama untuk lelaki dan perempuan. Ya. Ada satu bentuk kesaksamaan. So ada 3 stage kesaksamaan. Ya. Ada 3 peringkat kesaksamaan. Kalau kita daripada kesaksamaan kita nak capai ketidaksaksamaan, kita nak capai kesaksamaan, ada satu stage yang pertama, tidak semestinya stage ini berlaku secara terasing, tapi kalau kita visualize kesaksamaan apabila kita berikan alat, ya, ataupun bantuan untuk seseorang mencapai akses. Ya. So kita beri akses. So kalau ikut dalam gambar tu, kalau kita tengok ini ada akses dia sama, dua-dua dapat tangga. Ya. Mula-mula ada satu pokok tu dia macam dia lebih, pokok tu macam dia herod kepada yang yang lebih privilege itu. So kita berikan akses yang sama. Ya. Kita beri akses, maksudnya ada tangga, dua-dua boleh naik tangga. Okay. Tangga tu sama tinggi saja. Okay. Tak ada masalah, tangga sama tinggi, so you ambil, tak ada problem. Lelaki dan perempuan nak kerja tak ada problem, dua-dua ada akses. Ya, dua-dua ada akses. Nak jadi cikgu, dua-dua boleh masuk, dua-dua boleh pergi ambil kursus yang berkaitan, pergi masuk college yang berkaitan, dan dua-dua boleh belajar dan dapatkan kelulusan. So itu ada akses yang sama, itu ada kesaksamaan formal. Kalau tak ada kesaksamaan, maksudnya kalau kita katakan peluang untuk belajar hanya kepada lelaki atau peluang untuk belajar kursus tertentu hanya kepada lelaki, itu dah secara jelas tidak ada kesaksamaan. Ya. Tapi ada kesaksamaan, semua orang boleh belajar, semua orang boleh masuk universiti, ya, semua orang boleh. So di peringkat apabila di Malaysia ni memang ada kesaksamaan dari segi akses kepada pendidikan. Okay. Dan kita lihat bila ada akses yang sama itu, lebih kurang 62% pelajar di universiti awam sekarang adalah perempuan. Ya. So maksudnya kita beri akses. Dulu masa zaman nenek kita tidak ada akses. So angka yang boleh belajar tinggi adalah amat rendah. Ya. So sekarang semua dah ada akses. So apabila tapi walau macam mana pun kadang-kadang bila ada akses macam kita lihat ni, tangganya sama tapi masalahnya pokok tu dia memang pergi ke situ. So kalau kita tak beri tangga yang lebih tinggi, masih tidak tercapai lah oleh kanak-kanak yang sebelah sebelah kanan tu, ya, masih tak boleh tercapai. Ya. So sebab pokok tu macam tu, ya, pokok tu lebih mirip kepada memberi buah-buahannya lebih kepada belah kanan, belah kiri. Ya. So apa yang perlu kita lakukan selepas itu ialah mengambil beberapa tindakan, ya, untuk mengiktiraf perbezaan yang ada. Ya. Sebab dia ada akses tetapi akses dia masih tak tercapai kepada dia, mungkin sebab dari segi sejarahnya memang keadaan dia dah ke belakang, so dia nak catch up tu susah. Ya. So itu adalah perbezaan yang perlu kita lihat. Ya. So dalam konteks ini sebab pokok tu herod, ya, sebab pokok tu herod jadi susah yang orang sebelah sini nak capai walaupun berikan tangga. Ya. So dua-dua ada tangga. So dalam konteks yang kita lihat ni, kita boleh juga melakukan sesuatu iaitu dengan apa yang kita panggil memberikan equity, ya, equity gender. Ya. So equity ini adalah kita melihat kepada perbezaan, ya, di antara gender, ya, di antara lelaki dan perempuan, biasanya perbezaan umum lah, ya, biasanya, ataupun perbezaan yang lebih spesifik, dan kita facilitate, kita pemudah carakan
perbezaan itu. So kalau memang pokok tu memang sengit belah sana, so memang bagi tangga yang sama tinggi tak boleh. So kita bagi tangga yang tinggi sikit ya. So contohnya kalau wanita memang wanita sudah berada sejarah-sejarahnya wanita dulu tak dapat akses yang sama. Jadi untuk dapatkan akses yang sama kita perlu beri lebih sedikit ya untuk mendapatkan akses yang sama. So dari segi perbezaan contohnya dalam pekerjaan wanita wanita mengandung ya, maksudnya wanita mengandung dalam umur dia bekerja tu dia juga umur reproduktif tu dia bersaing dengan umur wanita boleh produktif dalam pekerjaan ya. So maksudnya dia pergi bekerja tu dia habis universiti ataupun dia habis sekolah ya, biasanya lepas tu kahwin, lepas tu dia mungkin melahirkan anak, tapi umur tu juga adalah masa yang dia perlu bekerja ya. Jadi kita kena facilitate lah keadaan tersebut sebab dia berbeza. Lelaki tidak mempunyai cabaran yang sama sebab lelaki tidak mengandung dan melahirkan anak ya. So sebab apa yang berlaku ialah masyarakat akan meletakkan tanggungjawab yang besar kepada wanita apabila mereka melahirkan anak ya. Masyarakat memberikan tanggungjawab untuk menjaga anak, keutamaannya diberikan kepada wanita. Jadi dia akan double burden, dia akan mempunyai multiple burden, bebanan yang bebanan yang multiple atau bebanan yang berbagai dalam masa dia bekerja. So dia akan terkebelakang sikit sebab dalam keadaan tu banyak wanita yang merasa mereka terkebelakang, mereka keluar ataupun mereka terpaksa keluar daripada pekerjaan. Ya. Ini berlaku di Malaysia pada peringkat umur wanita dalam 30 hingga 34 tahun labor force participation rate ataupun penglibatan wanita dalam tenaga buruh itu dia menjunam jatuh ya. Sebab itu adalah time yang dia kena dia mungkin melahirkan anak ya. Sebab umur purata wanita di Malaysia melahirkan anak yang pertama ialah dalam lingkungan 29 hingga 30 tahun sekarang ya. Dan umur purata wanita berkahwin pertama kali ialah dalam 28 tahun ya, 28 tahun. So kita iktiraf perbezaan tersebut dan kita mesti facilitate lah, maksudnya dia terpaksa dia melahirkan anak, jadi kita perlu berikan protection, kita perlu berikan perlindungan maternity kepada dia, kita perlu berikan peluang kepada dia untuk catch up ya. Itu so kita gunakan mekanisme seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita biarkan saja ya, kalau kita biarkan saja apa yang kita panggil gender division of labour, walaupun kita bagi tangga yang lebih tinggi tapi kita biar saja, dia masih juga sukar walaupun dia boleh capai dah beberapa biji buah di pokok tersebut, tapi masih agak sukar kepada dia untuk dapat jumlah buah yang sama ya. Okey, sebab ada perkara yang lebih sistemik ya, perkara yang lebih teras lagi yang menyebabkan dia tidak dapat peluang yang sama ya. Perkara tersebut ialah pokok tu. Kalau tengok pokok tu dia masih juga sengit dan sengit ke sebelah yang sengit di sebelah dan kurang di sebelah sana. So bila bagi tangga yang tinggi boleh capai buah tu tapi tak boleh capai sebanyak mana yang dicapai oleh yang sebelah sana ya. So apa yang kita perlu ialah kita kena melihat secara menyeluruh ya, dengan mengubah sistem ya, mengubah sistem norma dalam masyarakat supaya ada kesaksamaan. So kita boleh bagi akses yang sama, tak perlu ada tangga yang lebih tinggi ya untuk dapat peluang ni. Tapi kita ubah sistem tu. Kalau pokok tu sengit, boleh tak kita buat pokok tu jadi jadi straight ya, jadi lurus, dan supaya buah dia boleh merata ya. So semua orang boleh capai buah tu. So kita perlukan peralatan ya untuk meluruskan pokok itu ya. So ini adalah bentuk kesaksamaan yang kita panggil justice. Dia punya hasil dia adalah justice. Hasil dia adalah keadilan, tetapi itu adalah bentuk yang kita panggil juga kesaksamaan substantif atau kesaksamaan menyeluruh.
So kesaksamaan substantif ini ialah apabila ada akses diberikan, ya, peluang diberikan, ya, tangga diberikan, tangga yang lebih tinggi yang mengambil kira keperluan tertentu diberikan dari segi peluang, dan kita ubah sistem supaya kedua-dua boleh mendapat hasil yang sama, ya. So ada perbezaan dari segi sifat, dari segi biologi, dari segi itu, tapi kita ubah sistem itu supaya lebih adil, supaya hasilnya dua-dua dapat, ya, dua-dua dapat buah. So hasilnya dua-dua dapat melalui pekerjaan dengan saksama, ya. So kalau so kita kena tackle lah isu seperti gender division of labour. Maksudnya dalam masyarakat kita perlu merubah pandangan masyarakat tentang keutamaan kerja rumah kepada wanita, keutamaan penjagaan anak kepada wanita, penjagaan ahli keluarga kepada wanita, supaya perkara yang peluang dalam pekerjaan boleh berubah, ya. Dan juga supaya ini juga bermaksud bahawa tempat kerja mesti memberi perhatian kepada isu keluarga dalam pekerjaan lah. Maksudnya tidak boleh memisahkan tempat kerja dengan keluarga, sebab isu keluarga ni berjalan kepada pekerja, dan kalau tidak di tackle, ya, isu keluarga itu, maka kita tak boleh tackle isu ketidaksaksamaan dalam pekerjaan, ya. Okey, ini adalah apa yang saya nak tunjuk lagi ilustrasi sikit-sikit lah. So kesaksamaan formal ni kita tiga jenis haiwan tapi kita bagi dalam bowl, dalam mangkuk yang sama. So burung akan mengalami kesukaran untuk minum daripada bowl tu, ya. Ada satu lagi yang kita panggil kesaksamaan melindungi, protectionist, ya, untuk mengelakkan ketidaksaksamaan tu, sebab kita nak bezakan dia tapi kita pisahkan dia, ya. So burung duduk dalam sangkar dan minum daripada bekas yang diberikan, musang minum daripada bowl dan monyet duduk di pokok lah, ya. So kita asingkan pula. So dari segi situ masih tidak ada kesaksamaan yang betul lah, ya. Apa yang kita hendak ialah supaya mereka boleh duduk dalam ruang yang sama tapi mereka diberikan so maknanya ruang itu telah berubah menjadi saksama kepada semua, ya. Okay, so kita nak kaitkan pula dengan isu kesaksamaan gender dengan diskriminasi gender. So diskriminasi secara istilahnya kita sebut sebagai layanan, ya, sama ada dalam bentuk perbuatan atau peninggalan. Maksudnya kita buat atau kita tak buat. Peninggalan tu maksudnya tak buat lah, ya. Kita positif diskriminasi, kita memang lakukan diskriminasi, atau kita tidak melakukan sesuatu sehingga menjadi diskriminasi, ya. Tidak ada undang-undang dan sebagainya. Hanya kerana ia datang daripada satu kumpulan, so dalam konteks gender daripada gender tertentu. Dalam lebih detail ialah diskriminasi merujuk kepada layanan yang melibatkan pengecualian, ya, sehingga seseorang itu terpaksa dikecualikan daripada kumpulan atau penolakan, kita reject dia daripada mendapat sesuatu peluang jika dia datang dari sesuatu kumpulan, ya. So diskriminasi gender dalam keadaan yang sama maksudnya adalah sesuatu tindakan atau peninggalan yang menyebabkan satu kumpulan jantina diketepikan manakala satu kumpulan jantina yang lain mendapat manfaatnya. Ataupun dan diskriminasi gender ini dia boleh berlaku kepada wanita secara keseluruhannya. Contohnya semua wanita didiskriminasikan dalam keadaan tertentu. So contohnya kalau tidak ada akses, kalau dikatakan hanya lelaki boleh masuk universiti ni, okay? So maksudnya itu adalah semua wanita telah didiskriminasikan, ya. Tapi ada juga keadaan yang walaupun tidak ada halangan wanita dan lelaki untuk masuk universiti atau untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan, tetapi sebahagian besar dari wanita tidak
tidak dibenarkan atau tidak dipilih untuk masuk, ya. Dalam pekerjaan, contohnya kalau satu pekerjaan tu dia kata dia memerlukan seorang engineer ke apa, hanya lelaki yang boleh memohon. Itu adalah definitely mendiskriminasikan semua wanita. Semua wanita tak boleh memohon pekerjaan itu sebab telah diletakkan situ hanya lelaki boleh memohon. Tapi dalam keadaan tertentu semua orang boleh mohon, ya, tapi proses membuat keputusan itu menghasilkan situasi di mana kebanyakan lelaki saja dipilih, ya, bila kita lihat masa yang lama, dan ini biasa berlaku contohnya apabila tidak ada diskriminasi formal, tapi apabila seseorang memohon pekerjaan, pergi interview, pembuat keputusan dia telah meletakkan syarat-syarat yang tidak kelihatan, ya, maksudnya yang tidak jelas, tapi contohnya dia akan tanya bila calon wanita dia akan tanya, boleh ke you buat kerja ni sebab you sekarang ni you umur 29 tahun kan, nak kahwin kan, tak lama akan kahwin kan, so kalau kahwin dapat anak macam mana, boleh ke beri komitmen kepada kerja, ya. Dan soalan yang sama tidak ditanya kepada lelaki, biasanya tidak ditanya kepada lelaki. Dan saya mengalami saya ada pengalaman dalam hal ini apabila saya pernah duduk dalam panel, ya, membuat keputusan, ya, apabila rakan-rakan yang lain akan tanya soalan tersebut kepada wanita, dan tapi tidak tanya soalan yang sesama kepada lelaki. So saya menegurlah, maksudnya kalau kita nak tanya soalan itu, kalau kehidupan berkeluarga tu adalah penting untuk dasar tempat kerja kita tanya, tapi kita tanya untuk kedua-duanya, ya, maksudnya kita tanya dengan tujuan untuk membantu bagaimana kita nak fasilitasi pekerja, bagaimana kita nak mudah carakan pekerja memberi komitmen kepada kerja, pada masa yang sama mereka boleh memberi komitmen kepada keluarga, ya. So kalau perkahwinan penting dalam konteks pekerjaan itu kerana ada implikasi, dan kita tanya dua-dua lah, maksudnya lelaki atau perempuan, ya. So kita kena tanya kalau benda tu penting, tapi kita tak boleh tanya sesuatu soalan itu hanya kepada perempuan kerana dia memberi implikasi bias, ya, dia memberi implikasi bias, walaupun kita secara sedar tidak bias, kita rasa kita tidak bias, tapi secara tidak sedar sebenarnya impact dia adalah menjadi bias. Itulah menyebabkan kebanyakan wanita mungkin dalam sesuatu keadaan itu kebanyakan wanita tidak mendapat sesuatu pekerjaan, ya, sebab ada keadaan yang tidak facilitate wanita untuk. Okey. So dalam konteks antarabangsa, ini adalah Convention Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW. Saya rasa puan-puan dan tuan-tuan pernah mendengarlah CEDAW, ya. CEDAW ini terpakai kepada Malaysia kerana Malaysia menandatangani CEDAW, menerima CEDAW sebagai satu undang-undang antarabangsa pada tahun 1995, ya. So diskriminasi gender dalam CEDAW dimaksudkan sebagai apa jua perbezaan, pengecualian atau halangan yang dibuat berdasarkan jantina yang mempunyai kesan atau tujuan mencacatkan atau menidakkan wanita, tidak kira status perkahwinan, dari kebolehan. So daripada mendapat pengiktirafan, kebolehan menikmati dan kebolehan menuntut hak dan kebebasan asasi mereka. Okay, so lebih kurang samalah tadi yang kita sebutkan, tapi disebut dalam bentuk yang lebih formal, yang untuk tujuan negara anggota memberi perhatian, ya, kepada maksud ataupun definisi. Ini adalah sedikit tentang CEDAW, tapi saya juga sebenarnya saya nak bincangkan. So kita masuk kepada, tadi kita dah masuk juga sikit-sikit lah daripada tentang diskriminasi dan dalam pekerjaan terhadap wanita. Diskriminasi gender dalam pekerjaan sebenarnya berlaku lebih banyak, maksudnya lebih sering memberi impact yang tidak yang negatif kepada wanita lah, ya. So maksudnya antara isunya ni tidak exhaustive, antara isu yang biasa berlaku, bias gender dalam akses kepada pekerjaan. Seperti saya sebut tadi, dari awal telah diberikan syarat hanya wanita, hanya lelaki yang boleh memohon, ataupun ada dalam konteks yang diskriminasi tidak formal,
ada soalan-soalan tertentu yang ditanyakan yang menyebabkan wanita mungkin hilang peluang untuk mendapat pekerjaan tersebut. So, membezakan gaji atau upah untuk kerja yang mempunyai nilai yang sama. Tak semestinya kerja yang sama, tetapi kerja yang mempunyai nilai yang sama. Ya. So, kalau seseorang itu profesional, so nilai dia sama ada dia arkitek atau dia apa ni atau dia pekerja teknikal yang lain. So nilai itu adalah lebih kurang sama dan kita boleh melihat dalam konteks secara keseluruhan lah ya. Tak semestinya work forward saja. Maknanya tak semestinya kalau seseorang itu kerani, kita buat perbezaan gaji dengan kerani yang lain saja. Tapi kita lihat secara keseluruhannya. Tempat kerja yang tidak selamat atau tidak selesa untuk wanita bekerja, ya, so kita nak beri dia, dia boleh mencapai hasil yang sama kalau tempat kerja tu selamat. Kalau ada ancaman yang berasaskan gender, ya, ancaman-ancaman tertentu tu yang menyebabkan wanita lebih terimpak daripada lelaki. So salah satu contohnya, walaupun saya letakkan juga gangguan seksual di tempat kerja, tempat yang tidak selamat, tidak selesa untuk wanita bekerja ialah tempat yang di mana gangguan seksual tidak ditangani. Ya. Itu adalah satu contoh tempat yang tidak selamat dan tidak selesa kerana menurut kajian, wanita terimpak secara disproportionate, ya, secara melebihi daripada lelaki terimpak tentang gangguan seksual. Ya. Sebab itu adalah sebab isu power, ya. Sebab kadang-kadang orang yang lebih berkuasa itu adalah lelaki dalam konteks pekerjaan. Dari segi strukturnya, ketua banyak lelaki dan biasanya ketua yang melakukan gangguan seksual atau orang yang lebih berautoriti melakukan gangguan seksual. Maka yang kerana wanita berada kebanyakan di ruang yang lebih bawah, maka mereka lebih ramai wanita yang mengalami gangguan seksual. Bukan tidak bermaksud bahawa lelaki tidak mengalami gangguan seksual. Menurut kajian yang kami lakukan, dalam konteks universiti, for example, dalam kalangan pelajar ada lebih kurang 30% pelajar menyatakan mereka, pelajar lelaki menyatakan mereka pernah mengalami gangguan seksual. Ya. Ketiadaan perlindungan materniti yang baik, ya, perlindungan materniti ini termasuklah cuti paternity atau cuti ibu bapa. Ya. So kadang-kadang ini juga mengakibatkan diskriminasi dalam konteks Malaysia. Wanita dalam kedudukan pembuatan keputusan, ya, tak cukup wanita dalam pembuatan keputusan, power itu atau kuasa itu lebih concentrated, lebih masculine, lebih dalam concentrated kepada lelaki. Ya. Organisasi kerja yang tidak mesra keluarga, dia memberi implikasi kepada akses dan peluang wanita dalam pekerjaan. Dan bias gender dalam menilai kebolehan wanita untuk tujuan kemajuan kerja. So apabila dia berkaitlah, maksudnya apabila melihat mengaitkan kebolehan wanita dengan tanggungjawab dia di rumah contohnya. Okay? Tak bolehlah macam sebab kerja ni nak kena keluar malam selalu, macam ni you nak tinggalkan anak-anak you. Okay? So itu adalah satu bentuk bias gender. Ya. Okey, dalam perlindungan yang ada di Malaysia, diskriminasi gender ni ada beberapa perkara lah yang ada perlindungan. Ada banyak perlindungan sebenarnya, tapi saya nak sebutkan beberapa saja. So contohnya yang paling utama ialah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebenarnya melarang diskriminasi dalam pekerjaan yang berasaskan gender. Salah satunya yang berasaskan gender. So tidak boleh ada diskriminasi berasaskan gender dalam pekerjaan di Malaysia. Adalah beberapa pengecualian yang disebutkan, tapi secara umumnya tidak boleh ada diskriminasi dalam hal-hal pekerjaan di Malaysia. Ya. Terutamanya dari segi akses. Ya. Dalam konteks perkhidmatan awam, Akta Pencen 1970 memang menjamin umur pencen yang sama dan hak pencen yang sama kepada perempuan dan lelaki. Dalam isu berkaitan upah, ya, kita tidak ada undang-undang yang clear yang mengatakan tidak ada satu undang-undang yang besar yang mengatakan bahawa mesti ada kesaksamaan upah dalam konteks pekerjaan di Malaysia. Ya. So secara teknikalnya, secara teorinya, majikan boleh membezakan upah di antara lelaki dan perempuan, tapi dan hasilnya kita lihat sebenarnya ada. Ya. Sebenarnya bila kita lihat dari segi secara keseluruhan. Tapi dalam perkhidmatan awam pada tahun 1969 ada ya peruntukan yang menyatakan upah yang sama rata lah. Ya.
untuk kerja yang sama. Ada beberapa undang-undang yang lama ya, yang masih dari segi teorinya masih mendiskriminasikan. So contohnya dalam pekerjaan kita ada dalam undang-undang pekerjaan di Malaysia masih ada akta dan perintah ataupun undang-undang kecil yang menyatakan wanita tidak boleh bekerja dalam sektor pertanian dan perindustrian daripada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi ya. Tetapi boleh dikecualikan jika mendapat kebenaran daripada menteri yang berkaitan lah, menteri yang in charge of sumber manusia ya. Dan juga ada satu undang-undang kecil yang melarang wanita bekerja di bawah tanah ya. Contohnya kalau bawah tanah ni maksudnya lombong ke apa benda lah, tapi kalau kita fikir kalau train tu lalu bawah tanah, so wanita pun tak boleh jadi pemandu train ya. Sebab di Kuala Lumpur kan ada juga sistem train yang dia lalu ke bawah sekejap ya. So undang-undang seperti ini undang-undang yang lama sebenarnya tidak diaplikasikan pun, tapi sebab dia ada kat situ sepatutnya dah tidak ada lah undang-undang seperti itu ya. Dan tidak ada undang-undang menyeluruh tentang gangguan seksual. Kita ada perkeliling di peringkat perkhidmatan awam, kita ada kod amalan ya untuk badan swasta, tapi tidak ada undang-undang yang menyeluruh. Dan sebenarnya undang-undang ini Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga sebenarnya sudah menyatakan hendak dibawa ke parlimen lah akta gangguan seksual. So kita harap akan dibawa dengan segera lah ya. Sedikit statistik tentang ni, kalau untuk kita ilustrasikan sama ada memang ada atau tidak ya diskriminasi gender dalam pekerjaan di Malaysia. Kalau kita lihat ada yang agak ketara lah ya. So contohnya ya, kadar penyertaan tenaga buruh antara lelaki dengan perempuan memang berbeza ya. Hanya 55.2% ada sekarang ni 55.5% lah, ada sikit perbezaan antara maklumat ni dengan maklumat yang saya dapati. 55 atau lebih kurang 55.5 sekarang 55.5% yang berada dalam tenaga buruh ya di Malaysia. Walaupun 62% pelajar universiti adalah wanita, so maksudnya bila mereka keluar mereka tidak melibatkan diri dalam tenaga buruh. Ini adalah satu kerugian ya dari segi ekonomi kepada negara dan juga kepada kesejahteraan keluarga lah. Berbanding 80% untuk lelaki. So sebenarnya dari segi upah ya, walaupun kita rasa kita tidak ada diskriminasi dari segi upah, bila kita tengok secara menyeluruh ya, pendapatan yang diperolehi oleh wanita dan lelaki memang ada beza ya. Ini adalah pendapatan tahunan, 35,000 untuk wanita, 38,000 untuk lelaki ya. So ada beza dari segi upah. So disebutkan dalam setiap RM100 yang diterima oleh lelaki, wanita menerima RM93.20 sahaja ya. So kita akan lihat lagi tentang gaji ni, saya akan tunjuk lagi. Dalam segi kedudukan di pembuatan keputusan, kita lihat tengok 24.7% saja wanita berada di peringkat pegawai kanan dan pengurus. Dari segi profesional dan teknikal lebih hampir ya, profesional dan teknikal, tapi masih lebih rendah ya, 40% untuk wanita dan 55% untuk Okey, satu kajian yang dibuat oleh Women's Aid Organisation ya, WAO, dengan base.ai pada tahun 2020 yang melibatkan 1,000 ni, so kajian baru ya, so melibatkan 1,010 orang responden yang berumur antara 24 hingga 55 tahun, dan responden ini masih aktif dalam pekerjaan atau tenaga buruh selama 5 tahun ya, sebelum 5 tahun dari tarikh mereka di ya. So hasil daripada kajian ini didapati bahawa 56% wanita melaporkan mereka pernah mengalami diskriminasi gender dalam bentuk yang pelbagai lah ya, sama ada diskriminasi akses kepada pekerjaan, diskriminasi dalam promotion ya. So itu adalah dapatan yang disebutkan. 47% dari wanita yang ditanya
wanita dalam yang menjadi responden menyatakan bahawa mereka ditanya tentang status perkahwinan semasa temu duga. Dan peratusan untuk lelaki adalah lebih rendah ya. So agak ramai wanita yang ditanya tentang status perkahwinan. Sebab kalau seperti saya kata tadi, kalau status perkahwinan ini relevan kepada pekerjaan, ia mesti ditanya untuk kedua-dua lelaki dan perempuan ya. Tapi saya tidak rasa ya ada banyak pekerjaan di mana status perkahwinan itu mempunyai apa-apa signifikan kepada kebolehan seseorang melakukan pekerjaan ya. Status perkahwinan tu perlu diberi perhatian atau status berkeluarga perlu diberi perhatian untuk memudah carakan pekerja melakukan kerja. Sebab kita tahu memang ramai pekerja yang akan berkahwin ya. Takkanlah sebab pekerja dia tidak boleh berkahwin ataupun perkahwinan menjadi halangan kepada dia untuk bekerja ya. Tapi kita perlu fasilitasikan ya, sebab itu adalah seperti saya kata tadi, itu umur ya. Umur di mana kedua-dua lelaki dan perempuan memasuki kerja dan juga biasanya memasuki perkahwinan dan pembinaan keluarga. 20% wanita ditanya tentang kebolehan mereka melakukan pekerjaan. So maksudnya ada satu keraguan walaupun iklan tu dah nyatakan di situ apa kelayakan yang perlu ada. Jadi kalau kelayakan dia ada dan kelayakan lelaki pun ada, mengapa mereka ditanyakan lagi tentang kebolehan melakukan pekerjaan? Mereka mungkin perlu ditanya tentang sumbangan yang mereka boleh berikan, apa dia advantage dan sebagainya lah. Tapi soalan ini merujuk kepada soalan yang meragui ya kebolehan wanita. So dan satu lagi concern ya kepada wanita ialah 55% daripada mereka menyatakan suami mereka tidak mendapat cuti paternity ataupun cuti paternity yang diberikan tidak mencukupi ya. Dalam perkhidmatan awam ada cuti paternity selama 7 hari. Dalam perkhidmatan swasta tidak ada undang-undang yang jelas tentang cuti paternity, tetapi ada banyak organisasi yang memberikan cuti ini ya. Tetapi masih tidak mencukupilah 7 hari daripada 7 hari untuk menyumbang kepada penjagaan anak yang baru lahir dan sebagainya itu tidak mencukupi ya. Dan yang paling penting ya, 62% wanita pernah menyatakan mereka pernah mengalami gangguan seksual, dan angka ini sebenarnya agak konsisten dengan angka yang telah di Kanita beberapa tahun yang lalu yang telah kami lakukanlah, kajian telah kami lakukan. Okay. So saya tidak ada banyak masa, saya cuba nak cuba cepatkan. Ni satu lagi yang lebih detail dari tadi ada disebutkan, tapi secara yang lebih detail ini adalah Global Gender Gap Index ya, indeks jurang gender global yang tiap-tiap tahun semenjak tahun 2006 tiap tahun dikeluarkan oleh World Economic Forum ya, untuk lebih kurang 156 negara ya di dunia. So ini adalah pencapaian Malaysia mengikut tahun. Dari segi pencapaian tenaga buruh ataupun dari segi pencapaian dalam pekerjaan, sebenarnya Malaysia berada di kedudukan yang tidak begitu baiklah, yang bawah daripada 100 ya. Kita ada 156 negara dan kita berada dalam kedudukan 114 macam tu ya. So jadi tidak begitu baik ya dari segi pencapaian kita dalam pekerjaan. So tenaga buruh kita memang penglibatan tenaga buruh wanita dalam ni secara keseluruhannya kita antara negara yang tidak begitu baiklah dalam negara ASEAN, yang agak rendah pencapaian kita ya. So naik sikit saja daripada 2015 47 naik kepada setiap tahun naik sedikit lah. Tapi kita harap lebih naik lebih cepat berbanding lelaki ya. Hanya setakat ini hanya 55.5% wanita berada dalam tenaga buruh di Malaysia.
So dari segi gaji ya, so kita rasa mungkin kita rasa kita dah tengok tadi secara kompositnya memang ada jurang ya. Kalau kita tengok ni gaji bulanan, tadi gaji tahunan ya, so ni tapi dia punya maksudnya lebih kurang samalah dia punya angka tu. Kalau kita lihat daripada tahun 2015 hingga tahun 2020, ada peningkatan sehingga tahun 2019 kemudian turun ya, turun untuk semua ya, turun untuk semua, tapi menurun 2020 ni mungkin dia berkaitan dengan keadaan COVID lah, keadaan pandemik COVID ya. So memang ada penurunan dari segi gaji ya. Tapi wanita memang di bawah lah dari segi disparity dia, memang di bawah ya. So cumanya bila berlaku COVID tu dilihat penurunan gaji tu lebih ketara, penurunan upah tu lebih ketara kepada lelaki ya. So kita masih berada di bawah, perbezaan gaji masih ada ya, antara upah untuk upah bulanan antara lelaki dan perempuan ya. Yang tadi ni saya jelaskan lebih lanjut lagi tadi, yang ada juga tentang pegawai kanan dan pengurus ya. Saya bandingkan sekali juga ya, sebab ahli parlimen dan menteri kabinet ni juga satu pekerjaan ya. Jadi kita bandingkan kedudukan wanita dalam pembuatan keputusan. Sebab penting ya wanita ni berada di pembuatan keputusan. Dari segi workforce pun ramai wanita, dan maksudnya dalam di bawah ya, dari segi workforce di bahagian bawah ramai wanita, tetapi bila dia naik atas, wanita makin sedikit. So kenapa ya? So kita perlu cari sebab lah, cari jalan kenapa, buat kajian kenapa ini berlaku. Tapi kedudukannya ialah seperti ini juga daripada Global Gender Gap Index. Yang profesional dan teknikal je tinggi sikit lah ya, penglibatan wanita. Tapi dalam sebagai pegawai kanan, pembuat undang-undang, pegawai kanan dan pengurus rendah ya, hanya dalam 22 hingga 20 hingga 23% saja ya, sepanjang 5 tahun, sepanjang 6 tahun ya. Ahli parlimen dan menteri kabinet juga ini adalah antara yang agak rendah ya dalam bandingkan dengan negara-negara lain di dunia ya. So daripada 6% naik sehingga 16, lebih kurang 16% saja untuk menteri kabinet, dan untuk ahli parlimen daripada 10% naik hingga ke 14 atau 15% saja. So maksudnya perlu ada perubahan dalam konteks ini ya. Ada juga isu yang penting yang berkaitan dengan, especially dengan perlindungan maternity ini, sebab kita punya perlindungan maternity dia tidak menyeluruh ya, dan tidaklah dari segi standard perlindungan maternity berbanding dengan standard yang diberikan oleh International Labour Organization for example, ada banyak ruang yang boleh diperbaiki ya. So ada dalam konteks maternity, wanita mengandung dan melahirkan anak, ada isu diskriminasi yang banyak juga ya. Tapi ada satu kes yang telah dibawa ya, terhadap majikan. Kes ini puan-puan dan tuan-tuan boleh juga carilah di maklumat ini di internet dan sebagainya. Ini adalah kes Puan Nur Fadilah Ahmad Saikin. Kes ini dibawa terhadap seorang pegawai lah ya, pegawai yang mewakili majikan dan juga kerajaan Malaysia. So apa yang berlaku ialah Puan Nur Fadilah ini seorang guru taraf kontrak ya. So dia guru bertaraf kontrak, tetapi semasa dia mula bekerja dalam kontrak tersebut, bila dia mengambil kontrak tersebut, dia tidak ditanya ya, tentang sama ada dia sedang mengandung ke ataupun dia soalan itu tidak keluar masa dia memohon pekerjaan tersebut, dan dia telah menerima pekerjaan tersebut dan dia bekerja. Kemudian dalam satu situasi ya, satu mesyuarat, dia seorang pegawai itu telah bertanya siapa dalam kumpulan ni yang sedang mengandung ya.
Dia tidak berasa itu hal yang pelik, jadi dia katalah dia sedang mengandung, ya, walaupun dia baru je masuk kerja. So bila dia diberitahu, dia beritahu bahawa dia sedang mengandung, terus sahaja majikan tersebut mengatakan kontrak dia ditamatkan, ya. Kontrak dia ditamatkan, maksudnya tujuan menamatkan kontrak itu adalah sebab tidak bersetuju seorang calon ataupun seorang pekerja mengandung, ya. So maka ini adalah satu bentuk yang kita panggil dalam Undang-Undang Pekerjaan pemecatan tidak adil, ya. Pemecatan tidak adil, dan Nur Fadila telah daripada tahun 2009 perkara ni tak silap 2009 dia berlaku, tapi daripada 2011-2012 kemudian keputusan yang terakhir sebenarnya dibuat pada tahun 2014. So dia menyaman pegawai berkenaan dan kerajaan Malaysia, dan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada masa itu telah menggunakan SIDO atau Convention yang saya sebutkan tadi sebagai rujukan undang-undang yang melindungi hak wanita daripada pekerjaan atau diskriminasi. Sebab perlindungan materniti disebutkan secara jelas dalam SIDO, ya, dan mahkamah memutuskan bahawa Puan Nur Fadila mendapat pampasan 300,000 lebih lah, dan pampasan ini sebab dia distress dan sebagainya lah untuk itu, dan juga pampasan yang berkaitan kehilangan peluang mendapat upah, kehilangan peluang mendapat EPF dan sebagainya. So semua dia dimasukkan dalam pampasan, ya. Okey, yang penting juga yang saya nak sebutkan sebelum kita menamatkan, mungkin boleh bagi saya dalam masa 5-10 minit lagi. Isu gangguan seksual di tempat kerja. Isu gangguan seksual di tempat kerja ini adalah satu bentuk diskriminasi pekerjaan atau diskriminasi gender dalam pekerjaan, kerana menurut SIDO diskriminasi gender termasuklah apabila sesuatu perkara itu memberi impact kepada wanita secara disproportionate, ya, maksudnya secara melebihi daripada impact yang ada pada lelaki contohnya. So jadi gangguan seksual adalah satu bentuk diskriminasi sebab wanita tidak dapat menikmati, ya, hasil daripada pekerjaan dia bila ada gangguan di tempat kerja, ya, bila tempat kerja itu tidak selamat atau tidak selesa kepada dia, ya. So ada beberapa kajian yang menunjukkan gangguan seksual ini berlaku di Malaysia. So contohnya pejabat buruh Malaysia menerima 25 kes sehari, ya, gangguan seksual daripada tahun 1999 ke 2010. Tidak ada angka yang baru, ya, yang boleh diperolehi dengan mudah. Kemudian Profesor Sabita Marikan pada tahun 1999 mendapati bahawa 53% wanita di sektor awam pernah mengalami gangguan seksual. Dan Dr. Cecilia Ng pada 2001 membuat kajian tentang sektor swasta dan mendapati 35% wanita pernah mengalami gangguan seksual. Dan kajian saya sendiri dalam rakan di USM di Kanita pada tahun 2011 mendapati 75% daripada pelajar prasiswazah pernah mengalami gangguan seksual di kampus, dan daripada jumlah ini 62.2% adalah wanita, ya. Kemudian kita lihat banyak kes yang baru-baru juga, ya. Pada tahun 2018 contohnya ada 38 orang pegawai perubatan pelatih mengadu mengalami gangguan seksual daripada seorang ketua jabatan yang sama, ya, ketua jabatan pakar perubatan. Kes tu masih pending lagi, belum ada perkembangan yang saya nampak. Kemudian contohnya of course lah ini mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, tetapi dia berlaku dalam konteks pekerjaan, ya. So contohnya kes Ain Husniza yang mendedahkan perbuatan guru membuat lawak berbentuk seksual. Ini lawak berbentuk seksual adalah satu bentuk gangguan seksual, ya. Dan dia mengakibatkan persekitaran yang tidak selamat, ya, dan tidak selesa kepada orang yang menerima gangguan tersebut. Dari segi tempat kerja di Malaysia, perlindungan tentang gangguan seksual untuk perkhidmatan awam, kita ada Perkeliling Bilangan 5 tahun 2018. Sebenarnya perkeliling ini adalah perkeliling yang diperbaharui
Perkeliling yang lama adalah perkeliling bilangan 22 tahun 2005, so diperbaharui dan diberikan lebih detail. Kemudian kita ada peraturan 4A, peraturan pegawai am, kelakuan dan tata tertib. So gangguan seksual adalah satu bentuk kesalahan tata tertib. So tempat kerja di Malaysia, tempat kerja sektor awam di Malaysia patut ada dasar gangguan seksual supaya boleh mengendalikan kes gangguan seksual sebagai satu kesalahan tata tertib. Kemudian untuk sektor swasta kita ada kod amalan, tapi kod amalan ini tidak ada legal basis lah, tidak terpakai secara wajib ya. Dia adalah satu panduan saja, dia memberikan definisi dan ada cadangkan mekanisme. Ada perubahan yang baru untuk akta kerja beberapa tahun yang lalu, ada penambahan kepada akta kerja yang memasukkan di bawah Seksyen 81, majikan perlu untuk mengambil tindakan atas sebarang aduan yang dibuat berkenaan gangguan seksual. So, akta kerja ini biasanya terpakai kepada pekerja yang di luar daripada perkhidmatan awam ya. Dan ada gaji tertentu yang untuk pekerja yang dipakai, tapi menurut akta kerja ini ia terpakai kepada semua pekerja lah, tidak mengira gaji dia. Seksyen 81 berkata adalah menjadi satu kesalahan jika majikan gagal menjalankan siasatan berkenaan sebarang aduan gangguan seksual, dan jika disabitkan kesalahan tentang kegagalan tersebut, majikan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 ya. So ada undang-undang berkaitan dengan seksual. Kemudian kita juga ada undang-undang jenayah yang ni di luar, maksudnya undang-undang jenayah ni masih boleh digunakan kalau tempat kerja tidak ada dasar atau tidak ada mekanisme. Boleh gunakan menakutkan secara jenayah, sebab gangguan seksual itu kadang-kadang menimbulkan kegusaran dan ketakutan. Perkataan atau pergerakan badan yang bertujuan mencabut kehormatan seseorang, rogol dan jenayah seksual. Juga ada gangguan seksual yang sehingga melibatkan rogol ya. So boleh gunakan ini, tapi biasanya sukar ya dalam konteks pekerjaan, sukar untuk menggunakan undang-undang jenayah. Lebih mudah kalau ada mekanisme dalam pekerjaan. Okay, saya nak kita dah nak wrap up sikit. So kalau kita lihat apa yang kita boleh lakukan, perkara yang boleh memberikan kita sebagai satu panduan bagaimana menangani ataupun bagaimana membuat perubahan ya dalam isu diskriminasi. Kita mesti lihat bahawa kita negara kita, sebab kita ada tanggungjawab kepada SIDO, sebab kita menandatangani SIDO. Dalam SIDO ada perkara 11 adalah perkara yang spesifik tentang hak berkaitan pekerjaan ya, dan hak berkaitan pekerjaan ini termasuklah perlindungan materniti dan perlindungan daripada gangguan seksual. So, kita boleh gunakan SIDO sebagai panduan untuk mencapai satu standard ya pekerjaan yang tidak ada diskriminasi. Kemudian perkara 5 tentang mengubah norma sosial dan budaya yang menggalakkan diskriminasi. So ini juga adalah satu panduan kepada kita supaya kita mengubah sistem supaya menjadi lebih adil atau lebih saksama. Negara anggota, perkara 3 hingga 4, negara anggota mesti mengambil semua langkah dan langkah khusus sementara semua langkah sama ada khusus atau sementara untuk memastikan kesaksamaan gender. So ada langkah yang kita boleh facilitate pencapaian wanita, langkah itu boleh jadi sementara, tetapi ada juga langkah yang khusus yang lebih kekal ya. Contohnya kalau perlindungan materniti, dia bukan langkah sementara. Dia maknanya perlindungan materniti mesti ada secara berterusan. Penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam politik dan kehidupan awam juga adalah satu artikel atau satu perkara dalam SIDO yang boleh digunakan sebagai asas melakukan perubahan ya. Kemudian kita juga sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendukung ya apa yang kita panggil Matlamat Pembangunan Mampan atau Lestari atau Sustainable Development Goals SDG. So kita perlu berusaha untuk mencapai matlamat ini ya. So antara perkara yang paling penting dalam matlamat ini untuk tujuan perubahan dalam konteks diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja ialah perkara 5 ataupun SDG 5. Mencapai kesaksamaan gender dan memperkasakan semua wanita dan gadis, dan ini ada dalam sasaran yang spesifik, iaitu sasaran 5.1, hapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita,
5.2 segala bentuk keganasan, ya, sebab gangguan seksual adalah satu bentuk keganasan terhadap wanita. Berikan nilai pekerjaan penjagaan, yang dalam pekerjaan yang ini yang kita tidak bincang terlalu meluas, ya, iaitu nilai pekerjaan penjagaan, ya, nilai wanita yang bekerja di rumah dan menjaga keluarga semua perlu juga diberi nilai berbayar, ya, ataupun perlindungan sosial tertentu untuk menggalakkan perkongsian tanggungjawab tu, ya. Penglibatan penuh wanita dalam kepemimpinan, proses pembuat keputusan, hak sama kepada ekonomi, galakan pemerkasaan melalui teknologi dan sebagainya. Kemudian kita ada yang spesifik, contohnya SDG 8, ya, yang menganjurkan productive employment and decent work kepada semua wanita dan lelaki, ya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam undang-undang, ya. Okey, last, ya, ada beberapa perkara dari segi praktikalnya yang kita boleh gunakan sebagai strategi untuk perubahan, dan saya pinjam ni daripada pemimpin di Gender at Work, ya, Rao et al. Ya, so yang pertama ialah kita perlu membina kesedaran individu tentang pentingnya kesaksamaan gender dalam pekerjaan, dan kesedaran individu ni bermaksud kesedaran dalam kalangan majikan, kesedaran dalam kalangan pekerja sendiri, ya, tentang hak dan tentang signifikan dan hak signifikannya hak dalam pekerjaan, hak yang saksama dalam pekerjaan. Yang kedua adalah lebih kepada sosio budaya, ya, bagaimana kita menangani isu struktur mendalam. Kita ada struktur mendalam sebab sosio budaya kita dah percaya tentang wanita macam dan lelaki macam ni, dan berasakan itu tidak boleh diubah, kita perlu ikut wanita sepatutnya lebih menumpukan perhatian kepada rumah tangga dan sebagainya. Tapi kita seperti saya kata tadi kan, kita lihat bahawa dari zaman nenek kita ke zaman ibu kita ke zaman kita, banyak perkara sudah berubah, banyak struktur mendalam sudah berubah. Jadi struktur mendalam ini boleh berubah, ya. Kemudian kita perlu beri perhatian kepada sumber, ya. Untuk mengadakan perubahan, sumber yang tertentu mesti diberikan. Contohnya kalau kita mesti kita nak mengadakan program-program yang membantu wanita dalam konteks penjagaan anak. So mesti ada pusat penjagaan anak yang dekat dengan tempat kerja, yang boleh diakses, yang tidak mahal dan sebagainya. Okey. Itu memerlukan sumber daripada tempat kerja. Dasar mesra keluarga juga memerlukan beberapa struktur yang perlu diubah, yang memerlukan sumber, ya. Undang-undang dan dasar, so ni yang penting, mesti ada undang-undang dan dasar yang jelas tentang isu-isu yang telah kita bincangkan tadi, ya. So saya rasa saya berhenti di sini dulu. Saya harap kita boleh dapat masa 5 minit ke 10 minit kalau ada yang hendak bertanya soalan, ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu atas kesudian menjemput saya. Assalamualaikum. Okey, baiklah Prof. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat menarik. Jadi Prof, kita ada dua soalan di mana jadi dari Puan Sazrin, dia bertanyakan, apakah pendapat Prof wanita di Malaysia yang telah keluar dari sektor pekerjaan pada usia 20-an hingga lewat 30-an untuk menguruskan rumah tangga dan keluarga. Dan beliau bertanyakan lagi, Prof, apakah pendapat Prof tentang career comeback terhadap wanita? Adakah ia berkesan? Sebab di Malaysia, wanita yang telah keluar dari pasaran buruh di usia 20-an kerana menguruskan keluarga. Tidak ramai yang kembali ke pasaran kerja pada umur 40-an apabila anak-anak telah besar dan boleh berdikari. Okey Prof. Okay. Terima kasih Puan Sazrin. Saya rasa soalan itu soalan yang amat baik, ya, yang sebenarnya tidak begitu sempat saya nak sebutkan dalam pembentangan saya tadi. So memang betul, memang seperti saya katakan, wanita di Malaysia dia keluar daripada tenaga buruh, ya, pada usia sekitar 29 hingga 34 tahun, ya.
Itu adalah keadaan di mana di Malaysia ni secara purata wanita melahirkan anak yang pertama pada usia yang dalam lingkungan tersebut ya. So memang ada satu kajian UNDP pada tahun 2014 tak silap saya oleh Dr. Shanti Tambiha dan rakan-rakan yang menunjukkan bahawa antara sebab yang disebut oleh wanita-wanita di Malaysia mengapa mereka keluar daripada tenaga kerja, pelibatan tenaga buruh ialah kerana mereka menjaga anak ataupun menjaga keluarga, hal-hal berkaitan dengan keluarga lah ya. So memang itu satu perkara yang benar. Yang menjadi sebabnya ya, sebab yang mungkin belum dikaji dengan lebih mendalam ialah mungkin wanita terpaksa keluar. Sebenarnya di negara-negara lain ada juga yang turun, tapi mungkin di negara-negara yang lebih maju dalam konteks perlindungan di tempat kerja, penurunan itu tidak begitu ketara sebab tempat kerja memfasilitasikan, memudah carakan wanita yang melahirkan anak. Maksudnya ada perlindungan maternity yang baik ya, perlindungan maternity yang baik. So contohnya kalau saya pernah buat kajian perbandingan Malaysia dengan United Kingdom ya. So di United Kingdom dia punya tempoh cuti maternity tu adalah sehingga setahun ya. So agak lama ya tempoh cuti maternity, walaupun selepas beberapa minggu cuti maternity itu tidak bergaji penuh ya. Walaupun tidak bergaji penuh tetapi ada garanti pekerjaan itu masih wujud. Jadi wanita lebih selesa dalam keadaan seperti itu ya. So kalau kita bagi sekarang 90 hari, kebanyakan di sektor awam dan di sektor swasta pun ada kebanyakan telah mengikut standard ini. Dulu sektor swasta masih 60 hari. So walaupun kita ada jaminan pekerjaan selepas 3 bulan, tapi sukar ya untuk wanita mengambil cuti yang lebih selepas 3 bulan tersebut ya. Walaupun ada jaminan gaji. Jadi mereka terpaksa, kalau mereka mahu cuti yang lebih lama untuk spend time dengan anak, dengan bayi, sama ada mereka terpaksa give up cuti tanpa cuti. Ada perkeliling, kalau dalam perkhidmatan awam ada perkeliling berkaitan macam mana cuti nak menjaga anak dan sebagainya ada, tapi macam cuti tanpa rekod dengan tanpa gaji ya. So mungkin lebih mudah untuk mereka keluar daripada sektor pekerjaan ya, sebab ada pressure, ada tekanan untuk kembali bekerja ya selepas 3 bulan ya. Tapi di negara Eropah dan contohnya di UK yang saya lihat ialah mereka berikan pilihan ini selepas beberapa minggu bergaji penuh, kemudian ada fasa yang bergaji yang tetap. Ya, maksudnya bergaji bukan bergaji, dia akan diberikan allowance yang tetap walaupun tak ada gaji, tapi ada allowance tetap ya. Lebih kurang 100 tak silap saya 129 pound seminggu macam tu. So semua orang yang mengambil pilihan ini dia dapat gaji tu dan dia boleh continue dia punya maternity leave, ataupun selepas tempoh tertentu dia kemudian tanpa gaji sehingga 1 tahun. So maksudnya ada mekanisme lah yang kita boleh lihat dari negara-negara lain bagaimana kita boleh memfasilitasikan wanita tidak keluar daripada pekerjaan ya, sebab diberikan peluang. Dan pada masa yang sama memang perlukan sumber. Maksudnya di UK dia jalankan perkara ini dengan adanya satu tabung khas, tabung di peringkat kebangsaan, tabung khas yang dicarum oleh kedua-dua pekerja dan majikan, yang memberikan allowance ini apabila ibu mengambil ni. Dan sebenarnya mereka ada paternity leave. Dia ada parental leave ya. Parental leave ni maksudnya selepas 3 bulan, selepas tempoh tertentu beberapa minggu,
boleh pilih pula. Maksudnya yang nak ambil cuti ni yang bapa ke yang mak. Maksudnya kalau anak tu dah berumur beberapa minggu, dah atau umur 2 bulan ke 3 bulan. So kalau ibu nak pulang bekerja, dia akan pergi kerja 2 bulan atau 3 bulan. So suami dia pula ambil cuti paternity 2 atau 3 bulan ya. So dia boleh buat exchange macam tu. So ini adalah beberapa mekanisme yang kita boleh fikirkan lah yang macam mana untuk membantu. So kalau kita nak menggalakkan perkongsian labor ya dalam gender labor dalam perkongsian dalam rumah tangga, salah satu caranya ialah kalau kita boleh buat parental leave ini ya. Yang pertama tu memang beberapa minggu pertama tu penting untuk ibu yang ambil sebab perlu dari segi kesihatan, dia perlu pulihkan diri dia dan sebagainya. Kemudian bapa boleh ambil ataupun bergila-gila ya. So dua-dua mendapat pampasan atau mendapat sedikit bayaran daripada tabung tersebut. Tapi dia tak hilang pekerjaan dia. Okey. Kemudian soalan Puan Sazrin tentang kenapa wanita Malaysia tidak balik bekerja selepas anak besar umur 40 tahun. Sebab memang itu betul pemerhatian Puan Sazrin. Career comeback lebih sukar di Malaysia berbanding dengan kebanyakan negara ASEAN yang lain. Di negara ASEAN yang lain ada dipanggil double hump ya. Maksudnya dia keluar, lepas tu dia pulang balik, dia datang balik masa umur dalam 45 hingga 50-an tu dia pulang balik ke tempat kerja. Ini sebab saya rasa berkaitan dengan security of job tu lah. Maksudnya sama ada majikan diberi insentif untuk mengambil balik pekerja yang tu. Dan macam di UK dia ada satu sistem yang dipanggil keep in touch. Maksudnya semasa wanita itu tidak bekerja, dalam industri dia ada beberapa program yang membolehkan dia keep up dengan dia punya industri tu ya. Dia boleh macam contohnya walaupun dia secara formalnya tidak bekerja, tapi dia boleh buat arrangement dengan majikan, dia boleh datang sebulan sekali untuk menyumbang tenaga dia supaya dia boleh keep up dengan sektor pekerjaan dia. Dia boleh faham apa yang berlaku. Sebab kalau tak dia cuti lama ataupun dia dah berhenti lama, dia nak balik semula agak sukar kan. Dia macam tak tahu apa industri dalam bidang kerja dia tu apa yang telah berubah apa dan sebagainya. Tapi di kebanyakan negara Eropah dia ada facilitate macam tu. Dia boleh ada situasi di mana majikan memberikan ruang untuk bekerja. Kadang-kadang mungkin sebenarnya kita tak nak keluar langsung dari industri tu, kita cuma perlukan time off kan. So kita boleh dalam masa beberapa minggu kita boleh datang 2-3 kali macam tu. Tapi so dia ada peluang macam tu, terutamanya untuk konteks yang lebih profesional lah. Tapi sepatutnya perkara ini ada juga untuk kumpulan-kumpulan sokongan dan sebagainya. Dan flexi work hours for example mungkin boleh membantu dengan lebih lagi untuk wanita tu. So flexi work hours tu kita kena fikir apa mekanisme flexi yang paling, sebab ada banyak jenis flexi work ni. Sebab ada orang cuma ada majikan dia cuma buat staggered work hours, maksudnya masuk lewat tapi masih boleh bekerja. Kerja dari rumah contohnya, pilihan kerja dari rumah, bagaimana kita fasilitasi sekarang ni. Of course lah kita terpaksa bekerja dari rumah kan, tapi kita boleh juga fasilitasikan sebagai pilihan dalam seminggu berapa lama dan sebagainya. So itu boleh menggalakkan wanita untuk pulang semula. Ya, sebab masalahnya bila dia dah tinggalkan pekerjaan tu agak sukar untuk dia kembali, kecuali kalau dia memang berada dalam dia memang dia walaupun dia tak ada dalam sektor pekerjaan tersebut, tetapi dia memang ada buat aktiviti secara informal yang berkaitan dengan kerja dia untuk datang balik semula dan menjadi kompetitif dalam pekerjaan dia. Okay? So saya harap yang tu menjawab soalan lah ya, Puan Sazrin. Okey Prof, baiklah, rasanya itu sahajalah persoalan di ruangan komen. Dan Alhamdulillah kita telah berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhir jugalah sesi untuk kita pada hari ini. Sampai di sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Sekiranya terdapat kekurangan dari pihak kami, kami ingin memohon maaf dan sepanjang kami mengendalikan program ini. Dan sehingga kita bertemu lagi ya Prof, di hari saya ucapkan
Saya juga ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada PPW dan kepada penonton sekalian lah kerana memberi perhatian kepada program kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.